kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan masa dan peluang untuk sekali lagi kita bersama-sama dalam majlis ilmu bagi menyambung pengajian kitab kita, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung tajuk huraian ataupun perbincangan tentang hukum adat. Kita akan settlekan malam ni perbincangan kita berkaitan dengan hukum adat. Di hukum adat ini lebih simple berbanding dengan topik utama kita iaitu hukum akal. Sebagaimana yang kita maklum, tuan-tuan, ada 3 hukum asas di dalam kehidupan kita. Yang pertamanya hukum yang digubal oleh Allah Ta'ala yang dipanggil hukum syarak. Yang keduanya hukum yang diputuskan oleh akal kita berpandukan wahyu syarak dipanggil hukum akal. Akal yang memutuskan sesuatu benda itu. Dan yang ketiga yang last sekali tambahan dalam kitab kita ini, tambahan iaitu hukum adat, iaitu keputusan yang kita buat berdasarkan teori ataupun kaedah pengulangan. Apabila benda yang sama berlaku, maka kita putuskan berdasarkan dia panggil kebiasaan ataupun adat yang berlaku di sisi kita. Itu dia panggil hukum adat. Sebelum kita sambung, tuan-tuan, pembahagian hukum adat ini ada 3. Kita nak tahu tujuan. Ini paling penting, tuan-tuan. Tujuan kita nak tahu ataupun nak belajar hukum adat ini, kenapa perlu kita belajar hukum adat ataupun kenapa perlu kita ambil tahu hukum adat. Ini paling penting, walaupun simple. Setengah kitab dia tak ada, tuan-tuan. Setengah kitab dia tak sebut hukum adat. Kitab yang ringkas, kitab yang asas, dia tak sebut hukum adat. Biasanya kitab yang ringkas ini dia akan terus kepada hukum akal. Itu basic lah, hukum akal. Kerana hukum akal ini alat untuk kenal Allah Ta'ala melalui perantaraan akal. Alat untuk mengenal Allah Ta'ala ini melalui analisis dengan akal kita. Dia tidak memadai dengan nakal. Nakal ni maknanya panduan daripada Allah Ta'ala, daripada ayat Quran dan hadis. Kena kombinasi di antara akal dan kombinasi di antara nakal. Nakal itu dipanggil Quran dan hadis. Itu biasa kita bertemu kitab yang asas. Tapi apabila kitab itu di pertengahan ataupun kitab yang agak detail, maka dia akan ada tambahan hukum adat. Kenapa hukum adat ini perlu kita tahu? Ini penting, tuan-tuan. Kadang-kadang kalau kita tak tahu target kita, menyebabkan kita tidak ada, orang panggil, tidak ada excited ataupun seolah-olah kita lebih kepada lepas batuk di tangga. Asalkan ada program, sementara nak tunggu isyak. Itu kita rugi. Kita dalam agama, kita mesti ada target yang jelas. Kalau tidak ada target yang jelas, menyebabkan kita tidak ada sebaran income ataupun pahala di sisi Allah Ta'ala. Itu sebab tu target mesti jelas. Target kita hukum adat ni, tuan-tuan, supaya kita boleh beza setiap kelakuan, perbuatan yang berlaku di depan kita ini, kita boleh beza di antara adat, syariat dan juga akal. Kalau kita tak boleh beza, inilah menyebabkan hukuman kita tersilap di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana orang jahiliyah. Orang jahiliyah, tuan-tuan, kerana dia tidak boleh membezakan hukum akal dan hukum adat, maka dia membuat keputusan yang silap dan salah di sisi Allah Ta'ala apabila berlakunya perkara yang luar biasa. Antaranya Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan, itu perkara yang luar biasa daripada adat. Apabila dia tak tahu hukum adat dan hukum akal, maka dia tersalah hukum. Tersalah hukum. Hukum adat itu dia menggunakan hukum akal. Dia kata tak logik akal. Maka bahaya. Apabila Nabi Isra' daripada Masjid Nabawi, tuan-tuan, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Allah sebut subhana allazi
Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan Nabi kita juz'un minal lail, bukan sepanjang malam, tetapi sebahagian daripada malam sahaja. Perjalanan daripada Masjid Nabawi nak sampai ke Palestin, tuan-tuan, makan masa 1 bulan. Perjalanan adat menggunakan tunggangan ataupun kenderaan unta. Kalau zaman Nabi ni kenderaan dia unta. Perjalanan unta ni nak sampai daripada Masjid Nabawi nak sampai ke Palestin ni mengambil masa sebulan pergi balik. Tiba-tiba Allah Ta'ala memperjalankan Nabi kita juz'un minal lail, bukan sepanjang malam, kata para ulama menafsirkan lailan ini, sebahagian daripada malam. Maknanya sebelum subuh Nabi dah ada. Sebelum subuh itu Nabi dah ada di Masjid Nabawi, tempat yang Allah Ta'ala memperjalankan Nabi kita. Apabila Nabi cerita kepada para sahabat dan orang-orang musyrikin Mekah ketika itu, maka sebahagian besar menolak. Kenapa? Kerana dia kata ini luar daripada jangkauan akal mereka. Mereka mengatakan tak masuk akal. Mana mungkin, dia kata, Muhammad ini berjalan sekejap sahaja daripada Masjid Nabawi nak pergi ke Palestin, sedangkan kita berjalan dengan unta sebulan. Dia tak boleh terima. Kenapa tak boleh terima? Kerana dia tak tahu di antara beza akal dan beza adat. Sebenarnya nak hukumkan perjalanan luar biasa Nabi ini, dia panggil apa? Dia panggil hukum adatnya mustahil. Dia panggil mustahil adat, tetapi harus pada akal. Kenapa harus pada akal? Ini menggunakan akal dia harus. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala memulakan subhana. Itu biasa ayat akidah, tuan-tuan, Allah mula dengan subhana. Subhana ni kita tahu, kita faham bahawa itu tanda Allah Ta'ala nak cerita berkaitan dengan ayat akidah, berkaitan dengan kepercayaan kita kepada Allah. Allah mempunyai sifat yang nama dia berkuasa. Dia boleh berkuasa mencipta, menjadikan apa saja. Tidak mustahil pada akal, sedangkan yang mustahilnya pada adat. Kenapa? Adat biasanya, tuan-tuan, kita pergi balik sebulan dengan menggunakan kenderaan unta, itu adat. Sebab itulah ayat ini kita kena guna bahasa dia luar adat, mustahil adat, harus pada akal. Boleh pada akal, tak mustahil. Kenapa boleh? Allah Ta'ala cerita dia subhana, dia suci daripada kelemahan. Tu subhana, maha suci, suci daripada sifat lemah, kerana dia ada sifat yang nama dia berkuasa yang ada pada diri dia. Dia berkuasa melakukan apa saja. Itu dia punya tujuan kita, tuan-tuan. Baik, kita terus masuk kepada adab. Kenapa? Kerana kita dah tahu tujuan kita belajar hukum adab ini nak membezakan di antara perkara yang luar kebiasaan adab kita yang dipanggil mustahil adab, harus adab, wajib adab. Beza dengan akal. Ada akal pula, wajib akal, mustahil akal, harus akal. Itu benda yang kita nak kena beza. Apabila kita ada panduan yang jelas, tuan-tuan, maka kita tidak tersilap untuk menghukumkan sesuatu benda yang berlaku di dalam kehidupan kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, surat 10, dan yang berlaku adat. Dan yang berlaku adat, yakni kebiasaan berlaku nisbah pengulangan. Dia berulang. Ulama kaji, tuan-tuan, ini teori. Ulama dah kaji teknik pengulangan ini biasa berlaku berapa kali. Kalau sekali orang tak panggil berulang, mesti 2 ke atas. 2 ke atas ni barulah kita panggil berulang. 2 kali mungkin, 3 kali mungkin juga. Dan yang berlaku kebiasaan nisbah berulang-ulang, ataupun berlaku kebiasaan yang berulang-ulang, itu ialah 4 perkara. Ini 4 perkara ini dia panggil 4 hubun kait. 4 perkara yang berhubung kait dengan apa dia? Dengan pengulangan yang berlaku, hubung kait. Tak ingat pun tak apa yang ni.
4 perkara pertamanya biasa berlaku ada dengan ada. Ini teknik pengulangan yang berlaku dengan sebab ada benda dan ada benda. Ni. Mana contoh dia? Seperti ada makan, ada kenyang. Kenapa kita hukumkan selepas makan tu hukum dia rizak dapat kenyang? Tapi bukan sekali makan. Ini sebab tu dia panggil pengulangan. Bukan sekali makan terus kenyang, dia kena ulang, uji. Tapi kita ni dah ikut teori tuan-tuan. Ulama kita dah kaji. Kita baca ini teori saja. Tak perlu kita uji. Seperti ada makan, ada kenyang. Apabila kita makan, adat dia kenyang. Ada kaitan dengan syariat tuan-tuan. Ini ada kaitan dengan syariat. Kita akan belajar di dalam sifat ataupun ciri Allah Ta'ala yang bernama Qudrah. Dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala ini perbuatan dia. Ada 3 ciri yang kita akan ulang. Ada kaitan relate dengan hukum adat. Sifat Qudrah, ciri yang ada pada Allah Ta'ala yang bernama Qudrah. Yang ciri yang lain yang kita akan bincang yang ada berkait dengan adat, apa dia? Iaitu ciri yang nama dia Ahad. Wahdaniyat. Wahdaniyat ini dia panggil tunggal ataupun esa ataupun satu. Diri Allah ni diri dia satu, tak berbilang. Sifat dia satu dan perbuatan dia satu. Perbuatan dia tidak syari dengan orang lain. Kalaulah dia cipta, perbuatan dia mencipta kenyang. Kenyang ini tuan-tuan, Allah Ta'ala mencipta. Bukan kerana makanan, bukan kerana nasi, kenyang. Ini kita akan belajar akan datang. Yang ada hubung kait dengan sistem hukum adat. Cuma Allah Ta'ala datangkan sebab ataupun adat. Kebiasaannya nak kenyang ini mesti ada sebab. Apa dia sebab yang Allah Ta'ala cipta? Allah cipta sebab dan Allah cipta perbuatan dia yang nama dia kenyang. Dua-dua Allah cipta. Sebab Allah Ta'ala cipta. Sebab apa dia? Sebab itu kita makan. Makanan penyebab kepada kenyang. Jangan tuan-tuan ingat Allah Ta'ala cipta satu saja. Apa dia? Kalaulah kita tidak melalui proses pembelajaran tuan-tuan, kita akan nampak satu saja. Ini penting kepada modul. Apa yang tuan-tuan nampak? Apa yang kita nampak? Kita nampak penyebab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Allah Ta'ala cerita, wa ja'alna, dan kami jadikan likulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu perkara itu ada sebab dia. Kalaulah kita tak mendalami, kita akan nampak sebab. Kenapa kenyang? Kita nampak nasi. Kita nampak satu benda saja tuan-tuan. Sedangkan di sebalik nasi ada 2 benda yang Allah cipta kepada kita. Apa yang Allah Ta'ala cipta? Pertama, dia cipta sebab yang nama dia makanan. Allah Ta'ala cipta makanan. Lagi yang kedua, Allah Ta'ala cipta kenyang. Ini penting. Makanan itu sebagai sebab dan adat kebiasaan Allah Ta'ala nak mencipta kenyang kepada kita. Yang sebenarnya kenyang itu perbuatan Allah Ta'ala yang asin. Tetapi ada kaitan dengan makanan. Makanan itu sebab untuk Allah Ta'ala nak memberikan kenyang kepada kita. Nak menjadikan kenyang kepada kita, maka Allah ciptakan asbab dia. Sebab itulah tuan-tuan, berapa ramai manusia, dia hanya nampak sebab, dia tak nampak hidden yang berlaku di situ. Perbuatan Allah dia tak nampak. Walaupun kita baca qul huwallahu ahad, di dalam ahad itu tuan-tuan ayat yang pertama surah Ikhlas, dia terkandung ahad dari nisbah af'al Allah, perbuatan Allah. Katakanlah wahai Muhammad, ceritakanlah wahai Muhammad kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala, jin dan manusia. Apa dia? Huwa, dan dialah. Dia ini merujuk kepada Allah, zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat kesempurnaan. Huwa, Allah yang bernama Allah, dialah, yakni Tuhan yang bernama Allah, yang bercirikan ahad. Ahad tu ciri dia, bukan diri dia. Dan bukan nama dia. Ahad itu bukan diri, bukan nama, tetapi ciri. Apa dia ahad ini tuan-tuan? Ahad ini satu ataupun tunggal ataupun esa. Ada 3 terjemahan. 3 terjemahan. Tunggal dari sudut 3 benda. Tunggal dari sudut diri dia, tidak berbilang.
Tunggal dari segi sifat dia tidak berbilang. Tuan-tuan, sifat dia tidak syari dengan orang lain. Tuhan ada sifat nama qudrah, tak sama dengan sifat kita nama qudrah. Tuhan ada sifat iradah, ada keinginan, tak sama dengan keinginan kita. Itu dia panggil ahad. Dan yang ketiganya bertemu dengan hubung kait kita bincang malam ni, iaitu Allah ini tunggal pada perbuatan dia. Perbuatan dia tidak berkongsi dengan orang lain, dan perbuatan dia tidak sama dengan perbuatan orang lain. Kalaulah dia buat kenyan, tidak ada mana-mana makhluk yang boleh mencipta kenyan. Dan dia buat makanan, nasi dia buat. Dia buat nasi, dia buat kenyan. Kenapa Allah Ta'ala buat makanan? Kerana itu sebab. Sebab untuk Allah Ta'ala cipta, ataupun alat untuk Allah Ta'ala cipta kenyan. Nak kena ada sebab. Supaya kita tak pelik. Tiba-tiba kenyan, tak ada makan apa, tu pelik juga. Tu kena ada sebab tu. Boleh Allah Ta'ala tak perlukan makanan, kita boleh kenyang. Boleh Allah Ta'ala cipta, tapi Allah, dari segi adatnya Allah Ta'ala cipta makanan. Jadi kena nampak kenyang itu perbuatan Allah, makanan juga perbuatan Allah Ta'ala. Jangan kita kata kenapa kenyang ni, makan nasi, kalau tak makan nasi tak kenyang. Boleh tak cakap lagu tu? Boleh pada adat. Itu penting. Hukum adat. Kenapa? Biasa kita bercakap di atas adat, tetapi di sebalik adat itu dia panggil hakikat. Realitinya yang kita pegang apa dia? Realiti kita pegang hakikat. Bercakap zahir adat. Itu dia punya hukum adat. Maka pertamanya hubung kait di antara hukum adat ini ada 4 perkara. Pertama apa dia? Berlaku suatu benda itu ada dengan ada. Mana dia contoh? Seperti ada makan, ada kenyang. Keduanya biasanya berlaku ada dengan tiada. Ada juga nisbah berlaku suatu benda itu ada dengan tiada. Seperti ada panas dengan tidak mandi. Sebab apa panas ni? Sebab dia kata tak mandi. Itu adat saja. Kenapa panas ni? Kerana tak mandi. Jadi hubung kait pengulangan berlaku biasanya panas ni dengan sebab tak mandi ni. Hubung kait apa? Hubung kait ada satu benda dengan sebab tidak ada. Ada panas dengan sebab tidak tak mandi. Tu. Dan ketiganya biasa berlaku tiada dengan tiada. Seperti apa? Tak sejuk dengan tak mandi. Sebab apa tak sejuk? Dah tak mandi, tak sejuk kan? Sebab apa tak sejuk ni? Sebab tak hujan. Tak dengan tak. Ini mudah saja tuan-tuan. Dan keempatnya biasa berlaku tiada dengan ada. Tiada dengan ada. Seperti tiada lapar dengan ada makan. Lepas kita makan kenyang. Kenapa tak lapar ni? Dia kata pelik juga. Dia kata lepas makan tak lapar. Ada juga orang pelik. Kawan-kawan saya ni di sekolah dulu selalu dia melawak. Dia kata aku ni paling pelik sekali. Lepas makan dia kata jadi kenyang. Dia pelik dia kata. Pelik dia ni, pelik apa dia? Bukan pelik. Dan pelik ni kalau bahasa kita dia panggil, bahasa standard, bahasa ilmiah dia panggil mustahil lah tuan-tuan. Pelik ni luar biasa, mustahil. Biasa berlaku kalau makan dia kenyang. Itu biasa berlaku. Memang dia panggil biasa berlaku. Kalau makan akan kenyang. Itu biasa. Kalau tak makan dia akan lapar. Tu. Seperti tiada lapar. Sebab apa tak lapar ni? Dengan ada makan. Tak lapar dengan sebab makan. Jadi kenyang lah. Nak cerita dia kenyang dengan sebab makan. Cuma dia angle lain. Kalau kita kata dengan sebab kenyang, tu dia panggil ada. Ini tak ada. Tak ada, tiada lapar. Seperti tiada lapar dengan ada makan. Dan seumpamanya daripada perkara yang biasa berlaku serta berulang-ulang. Itulah 4 perkara yang dikatakan adat ataupun kebiasaan yang berlaku dan kebiasaan jadi. Dan hukum adat itu terbahagi ia kepada 3 bahagian. Jadi kita express tuan-tuan kerana dia simple saja hukum adat ini. Dia tidak sama dengan hukum akal. Hukum akal kita perlukan slow ataupun pendetailan kerana dia agak rumit sedikit hukum akal. Hukum adat ini dia mudah saja. Dan hukum adat itu terbahagi ia kepada 3 bahagian. Ini cara untuk kita handle sesuatu benda berlaku.
Dia ada wajib, ada mustahil, ada harus. Kita nak kena pandai handle. Dia biasanya tuan-tuan mudah saja, biasa terkeliru di antara akal dengan adat, itu saja. Syarak insya-Allah kita tidak akan terkeliru. Syarak tidak akan terkeliru. Dia biasa orang bertukar ni, kalau dia tidak ada menu, tidak ada panduan asas ini, dia akan bertukar dengan akal. Dia tidak akan bertukar dengan syarak. Salah ke tidak tuan-tuan bertukar? Tetap salah. Kerana panduan ini ditaklif ataupun menjadi tanggungjawab kita untuk ambil tahu, untuk peduli dan cakna. Ini panduan asas. Contoh macam mana tuan-tuan? Contoh dia, kita selalu sebut contoh. Amalan ini dia akan bagi last sekali di belakang tanbihun. Biasa kita sebut sebelum ni, contoh apa dia tuan-tuan? Untuk kita orang panggil decide dengan akal ataupun adab. Kita selalu sebut contoh sebelum daripada ni, kalaulah kita tanam pokok kelapa tuan-tuan, dia akan keluar buah kelapa. Itu dia panggil adat. Dia panggil wajib adat. Kebiasaan berlaku dah, berulang. Biasa kalau tanam pokok kelapa, dia tak akan keluar buah lain, dia akan keluar buah kelapa. Itu biasa Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala nak buat buah tuan-tuan, dia boleh buat tanpa ada pokok. Tapi kenapa dia buat pokok? Ini asbab. Ini asbab. Jangan kita pegang dalam hati kita, tak boleh ada buah tanpa ada pokok. Boleh. Tak boleh ada buah tanpa ada pokok. Boleh. Tak boleh itu nisbah adab. Itu cara untuk kita handle. Kalau orang jawab tak boleh, kalau tak ada tanpa pokok, mana mungkin untuk ada buah? Tak boleh itu kena tanya dia nisbah mana? Nisbah adab atau akal? Kalau dia kata akal, tak logik akal, itu bahaya tuan-tuan. Itu bahaya, hukum yang tidak kena di sisi syariat. Inilah panduan syariat yang asas supaya kita mahir menghukum satu benda nisbah syarak. Barulah kena matching dengan undang-undang syarak. Kalau tidak, bahaya kita di sisi Allah Ta'ala. Dia ada kesan. Hukuman yang tidak kena ini, dia ada kesan di sisi Allah Ta'ala. Kita kata wajib adab buah kelapa, dia akan keluar kelapa. Boleh ataupun tidak, tanam pokok kelapa, tiba-tiba dia keluar buah lain. Dia keluar buah durian. Jawab dia tuan-tuan, nisbah akal boleh. Dari segi bahasa syarak, dia panggil harus pada akal keluar buah durian. Tetapi dari segi adat, mustahil adat. Luar kebiasaan adat, tanam pokok durian, tiba-tiba tanam pokok kelapa, tiba-tiba keluar buah durian. Itu cara untuk kita letak, untuk kita decide suatu benda menurut panduan syarak. Dan hukum adat itu terbahagi ia kepada 3 bahagian. Dia nampak je simple tuan-tuan, tapi kesan kepada syarak besar. Nampak mudah saja. Mudah bagi kita yang dah study lah. Kalau tak study memang dia tak boleh lah. Dia tak akan nampak mudah. Wajib, apa dia wajib? Wajib adat. Pertamanya wajib adat. Wajib ni bahasa syarak tuan-tuan. Bahasa kita dia panggil mesti. Kalaulah kalau makan mesti kenyang. Itu dia panggil teori. Mesti itu hukum yang diputuskan oleh adat. Bukan akal kita, bukan syarak. Bukan Allah yang gubal hukum itu. Tetapi adat, kebiasaan berlaku. Maka kita menghukumkan satu benda itu mengikut adat kebiasaan yang berlaku. Biasanya apabila kita tanam pokok kelapa, dia akan berbuah kelapa. Biasanya. Kalaulah buah lain itu dia panggil luar biasa. Apa dia luar biasa, bahasa kita dipanggil mustahil adat. Bahasa syarak panggil mustahil adat. Bahasa kita dia panggil pelik. Pelik tu dia panggil luar biasa. Dia kata jarang berlaku. Boleh ke tidak berlaku? Boleh. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala benda itu tak pelik sedikit pun. Nak buat daripada buah kelapa tukar kepada buah durian dengan sebab pokok saja, tidak menjadi pelik. Kita dah insya. Berapa minit lagi? Berapa minit lagi Ustaz? 5 minit lagi. Tak boleh lebih. Insya berapa minit lagi? Kira dah bunyi tu dah insya dah. Okey. Ya? 10 minit lagi.
Tu nak tanya tuan-tuan tu, kita tepat syak, berhenti, isyak berhenti. Jangan lebih. Oh, dah masuk dah? Okey. Jangan sekali lagi azan semayang tak masuk isyak kan? selagi khilaf tuan-tuan. Mazhab ustaz kata masuk dah. Mazhab belah ni tak masuk lagi, 10 minit lagi. Jangan tuan-tuan, kita semayang tak masuk isyak lagi. Kita baca sikit lagi 5 minit lagi. Betul, 5 minit lagi. Saya 8.20 tu 2-3 hari lepas. Saya ingat 8.20 tepat 2-3 hari lepas. Tepat masjid lain macam tu jugalah. Tepat kita berhentilah. Kita baca sikit lagi tuan-tuan. Ini 8 suku 8.20. Kita ambil 8.20. Jadi lebih tak apa. Lebih memang dah confirm dah masuk dah. Itulah 4 perkara yang dikatakan adat atau kebiasaan yang berlaku. Baik, apa dia? Pertamanya wajib adat. Dan yang kedua mustahil adat. Dan yang ketiganya harus adat. Wajib adat ni mesti perkara tu berlaku. Sebab adat. Kalau makan mesti kenyang. Kalau bakar mesti kalau kena tersentuh api tuan-tuan mesti terbakar. Itu dipanggil mesti, bukan akal. Mesti itu adat. Kalau kita pisau yang tajam tuan-tuan kita sembelih, kita potong benda pasti itu dipanggil mesti terpotong. Itu nisbah apa? Nisbah adat, bukan akal. Dan mustahil ini dipanggil apa nama ini? Mustahil berlaku. Luar kebiasaan berlaku. Dan harus ada, boleh. Harus ada ni dua-dua boleh tuan-tuan. Bermula wajib itu ialah barang yang pasti jadi. Ni benda wajib ni apa dia? Wajib ini suatu benda yang pasti berlaku. Yang pasti berlaku ataupun yang mesti berlaku. Dan pasti berlaku pada kebiasaan. Seperti makan banyak, maka wajib, yakni pasti atau tentu kenyang. Apabila kita makan banyak, maka adat memutuskan mesti atau pasti atau tentu kenyang. Itu adat. Dan apabila bakar dengan api, maka tentu dan pasti hangus dan seumpamanya. Ini penting untuk kita hukumkan. Apabila Nabi Ibrahim AS dilontar dalam api, tuan-tuan, tak hangus tiba-tiba. Dalam hukum adat dipanggil apa? Dipanggil mustahil adat. Nabi Ibrahim tak terbakar apabila dilontar dalam api, api yang disebut oleh para ulama gergasi, unggun gergasi. Tapi tak terbakar walaupun seorak bulu, kata para ulama kita. Itu dari segi hukum adat dipanggil mustahil adat. Mustahil adat dan harus akal. Akal harus saja tak terbakar. Kenapa? Kerana ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentu dan pasti hangus. Ini pasti mesti ini dari segi wajib saja. Dan seumpamanya. Dan mustahil pada adat itu ialah barang yang tidak biasa berlaku, jarang berlaku ataupun luar biasa. Dan tak biasa jadi, seperti makan banyak tak kenyang. Ada tuan-tuan, makan 2-3 pinggan dia bedal, 3-4 pinggan tak kenyang juga. Orang kata ni engkau ni bela jin. Ada orang bela jin tuan-tuan, makan tak kenyang. Bahaya tu, belantu. Makan tak kenyang. Tapi jangan cakap ke kawan kita, pak 3 pinggan tak kenyang lagi, tu standard. Jangan kata dia bela jin. Dia bela hantu. Seperti makan banyak tak kenyang, ini luar biasa berlaku pada diri dia. Dan bakar dengan api tidak hangus, ini pun luar biasa. Seperti Nabi Ibrahim AS dilempar di dalam api yang besar tetapi tidak hangus walaupun seorak bulu. Dan seumpamanya daripada perkara yang tidak biasa jadi dan tidak biasa berlaku. Dari segi adat kita panggil mustahil adat, luar biasa, tapi akalnya harus. Itu saja beza tuan-tuan. Akal dia boleh berlaku. Dia boleh. Dia bukan mustahil akal. Dan harus pada adat ialah barang yang boleh berlaku dan boleh jadi, dan tidak berlaku dan tidak boleh jadi. Dia dua. Boleh jadi dia panggil. Harus ni dua-dua boleh. Seperti kenyang apabila makan 2 pinggan. Dia tak tentu. Itu harus. Orang tanya kita, kau ni kalau 3 pinggan kenyang tak? Dia kata aku 3 pinggan tu mungkin kenyang, mungkin tak lagi.
Dia tak wajib bagi dia. Dia tak tanya pula, engkau, aku 2 pinggang pasti kenyang. Dia tak sama saiz lain tuan-tuan. Ukur baju di badan sendiri. Dia tak tanya, dia tak boleh ikut kawan. Dan boleh jadi kenyang dengan lebih sedikit daripada 2 pinggan, boleh jadi 3-4 pinggan baru kenyang. Itu saiz badan dia. Itulah harus pada adat. Itulah dinamakan harus pada adat. Dan 3 perkara hukum adat ini termasuk semuanya di dalam harus pada akal. Ini penting tuan-tuan. Dan yang last sekali itu penting. Ketiga-tiga hukum ini wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat, berada pada harus pada akal. Di sisi Allah Ta'ala ni tuan-tuan, akal kita menukunkan harus, bukan mustahil. Kita akan belajar dalam hukum akal apa dia mustahil pada akal. Itu penting. Dan harus pada akal ni lagi akan disebut insya-Allah wallahu a'lam. Tanbihun tuan-tuan, penutup kita akan bincang bulan depan. Sebelum kita masuk hukum akal, itu modul yang utama kita. Modul penting kitanya hukum akal dan 13 ataupun 20 ciri yang ada pada diri Allah. Itu topik yang penting dalam kitab kita ini. Akal, dia panggil formula hukum akal. Yang kedua 13 ciri yang ada pada diri Allah. Itu saja yang penting. Tak banyak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.